Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Januari 2024 bersama saya Pia Nadia. Dr. Mahathir Mohamad hari ini menafikan dakwaan beliau terlibat dalam rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dikenali sebagai Langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa beliau sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu itu. Dalam satu kenyataan di Facebook, Dr. Mahathir sebaliknya menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mendakwa ia kepakaran mereka menubuhkan kerajaan pintu belakang. Beliau berkata ramai yang masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang dan langkah Kajang bagi menukar Menteri Besar Selangor. Langkah 16 September merujuk usaha Anwar memujuk beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu, Abdullah Ahmad Badawi, dan menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Langkah Kajang pula bermula Januari 2014 apabila seorang wakil rakyat PKR meletak jawatan sebagai Adun Kajang bagi memberi laluan kepada Anwar dilantik sebagai Menteri Besar Selangor menggantikan Abdul Khalid Ibrahim. Dr. Mahathir secara sinis berkata, usaha yang dibuat Anwar tidak dianggap derhaka atau pengkhianatan pada masa itu walaupun ia berisiko menjejaskan kestabilan kerajaan, prinsip demokrasi dan ekonomi negara. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah JCOM Ismail Yusof mendakwa beberapa pemimpin Perikatan Nasional dan Blok Kerajaan bertemu di Dubai baru-baru ini untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim enggan mengulas serangan Dr. Mahathir Mohamad yang menggelarkannya sebagai pakar gerakan pintu belakang di tengah spekulasi berkaitan langkah Dubai. Perdana Menteri sebaliknya meminta Dr. Mahathir yang berumur hampir 100 tahun itu menjaga kesihatan. Datuk Seri Tun kata Datuk Seri pakar kerajaan pintu belakang. Seri sikit je. Beliau berkata demikian sambil senyum selepas menyempurnakan wacana strategi anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pagi tadi. Namun tidak pasti pesanan tersebut sama ada satu sindiran atau sebaliknya. Anwar cuma menjawab ringkas kepada soalan pemberita sebelum bergegas untuk beredar daripada tempat itu. Hari ini Dr. Mahathir mengungkit tindakan Anwar yang cuba menggulingkan kerajaan pada 16 September 2008 serta langkah Kajang pada 2013 untuk menukar Menteri Besar Selangor. Presiden PAS Abdul Haji Awang berkata parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk menukar kerajaan. Ini susulan dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Dalam ruangan minda Presiden yang disiarkan di Facebook hari ini, Abdul Hadi berkata, PAS pada masa sama tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. Katanya PAS dan PN tidak perlu kepada budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit yang banyak dan menabur janji-janji. Langkah Dubai mula diperkatakan selepas dibangkitkan oleh Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Ismail Yusof minggu lalu. Ismail mendakwa langkah itu melibatkan pemimpin PN serta pihak dalam kerajaan di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Mengulas lanjut, Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang menyatakan persetujuannya dengan pandangan wartawan veteran Abdul Kadir Jassin bahawa gerakan itu mestinya datang daripada pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini, kerajaanlah pihak yang menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek. Berita seterusnya, Ahmad Zahid Hamidi berkata dia yakin kaedah menumbangkan kerajaan untuk diganti dengan yang baru kini tidak lagi dapat dibuat melalui kaedah akuan bersumpah SD. Timbalan Perdana Menteri itu berkata keadaan sudah berubah dengan adanya akta baru yang mengekang tindakan ahli parlimen melompat. Tetapi soal tebuk akta ni saya fikir
Akuan bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum wujudnya Akta Anti Lompat Parti. Kini keputusan besar mesti dibuat oleh parti, di mana kalau mahu menukar, ianya mesti dibuat cara en bloc. Katanya Premier Sarawak Abang Johari Openg sendiri sudah memberi jaminan bahawa gabungan Parti Sarawak GPS yang diketuainya tidak terpabit. Di Sabah pula, kata Ahmad Zahid, kerajaan negeri diterajui Gabungan Rakyat Sabah pula sedang sibuk membuat persiapan untuk mengadakan pilihan raya negeri. Pada masa yang sama, Presiden UMNO itu juga mengingatkan pembangkang agar tidak lagi sibuk mahu menjatuhkan kerajaan di luar pilihan raya, sebaliknya menumpukan masa membangunkan negara. Saya fikir pihak pembangkang cukuplah untuk melakukan langkah-langkah yang apa nama sekalipun. Jangan buang masa rakyat. Jangan buang masa untuk divert attention rakyat bagi bersama-sama untuk mendapat nikmat daripada projek-projek dan perancangan serta program-program yang telah disusun oleh Kerajaan Madani ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing hari ini menempelak sikap pembangkang. Tiong menganggap pembangkang hanya giat mengkritik sedangkan mereka tidak berbuat banyak semasa berkuasa. Dalam satu kenyataan di Facebook, Tiong mengulas mengenai langkah Dubai yang menjadi topik hangat dengan berkata, selepas tidak lagi berkuasa, mereka merancang pelbagai cara untuk kembali menjadi kerajaan. Katanya individu yang dikatakan terlibat dengan cubaan untuk menggulingkan kerajaan ini pernah memegang jawatan tertinggi dalam kerajaan. Namun katanya ketika individu itu ada jawatan, dia menikus, tetapi apabila sudah tidak berkuasa, banyak pula kritikan dan rancangan dibuat untuk berkuasa kembali. Meskipun tidak menyebut sebarang nama, dipercayai Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak itu menyasarkan kenyataannya kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin. Insiden yang digelar langkah Sheraton itu membabitkan Muhyiddin secara langsung apabila dia membawa bersatu meninggalkan PH di sebalik mandat yang diterima daripada rakyat pada PRU ke-14. Kata Tiong, pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan itu wajar menghentikan usaha tersebut selepas berulang kali memburukkan Putrajaya. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melawat Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Institut Jantung Negara IJN petang tadi. Menurut catatan X oleh bernama, Hadi sedang menerima rawatan di hospital di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Anwar berkata beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis selepas menjalani beberapa prosedur kesihatan. Anwar telah pergi ke IJN selepas menunaikan solat Jumaat di Bandar Baru Selayang untuk melawat Hadi serta Ziauddin Sadar. Ziauddin adalah seorang ahli akademik dan intelektual British Pakistan yang telah banyak menulis tentang pemikiran dan isu budaya Islam. Ziauddin pernah berkhidmat sebagai penasihat Anwar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini. Hadi telah dimasukkan ke IJN untuk rawatan beberapa kali sejak beberapa tahun kebelakangan ini walaupun jenis penyakitnya tidak didedahkan. Pada Julai tahun lalu, dia dimasukkan ke sebuah hospital di Kuala Terengganu. Anak lelakinya, Khalil Hadi, berkata kesihatan ahli Parlimen Marang itu semakin merosot dan meminta orang ramai mendoakan agar bapanya sembuh. SPRM merekodkan kenyataan daripada 4 individu dalam siasatannya terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Peguam yang mewakili 4 individu terbabit mengesahkan dalam satu kenyataan media bersama. Peguam Rajas Nagarajan dan Saj Priraj Sohanpal berkata bahawa SPRM memanggil mereka ke ibu pejabat agensi itu di Putrajaya semalam. Bagaimanapun, kedua-dua peguam itu membidas SPRM sebagai penindasan menyalahi undang-undang dan angkuh. Kedua-duanya memetik insiden pegawai SPRM didakwa melarang mereka menemani anak guam mereka ketika disoal. Apabila ditanya pihak yang mengarahkan peguam beredar, pegawai SPRM mendakwa ia arahan datang daripada pihak atasan. Malaysia kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Ahsan Baki untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara itu.
Pada 21 Disember tahun lepas, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi yang terletak di Kuala Lumpur yang dimiliki oleh keluarga Daim. Jawatan Kuasa Pengawasan Parlimen Amerika Syarikat AS mendakwa pentadbiran Najib Abdul Razak membayar sebanyak 1.15 juta ringgit kepada Trump International Hotel antara 2017 dan 2020. Menurut The Age, laporan 156 muka surat oleh jawatan kuasa itu disokong oleh dokumen yang dibekalkan oleh penyiasat parlimennya melalui syarikat Mazar USA. Laporan itu juga berkata Presiden AS ketika itu, Donald Trump, menjadi tuan rumah untuk Najib yang mengadakan lawatan rasmi ke Rumah Putih pada September 2017. Ia berlaku ketika Jabatan Keadilan AS cuba mendapatkan kembali aset bernilai $1 bilion Amerika yang dicuri daripada dana pelaburan Malaysia. Laporan itu juga berkata Najib dan rombongan tinggal di Trump International Hotel di Washington semasa lawatan rasmi itu. Ia juga menyebut pegawai-pegawai itu turut kembali dan terus tinggal di hotel itu pada bulan yang sama. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PR Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.